Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, ya wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Okey, insya-Allah murid-murid kita akan sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Agak-agak kamu tahu tak apa yang Ustaz nak mengajar kamu pada hari ini? Itu Ha? dari tajuk Tahu lagi diriku Ustaz. bersih. Nampak kan kat slide Ustaz? Kita tengok slide Ustaz bentangkan kejap Okey, Okey. insya-Allah hari ini kita akan lanjut kepada tajuk di dalam bidang ibadah iaitu diriku bersih. Okey. Tengok tagline Ustaz tu. Okey. Kebersihan itu sebahagian daripada Iman. Iman. Okey, bagus. Kita akan tengok slide yang seterusnya. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak minta Izzat lah untuk baca doa sebelum mula belajar. Silakan Izzat. Ustaz, suruhlah ketua. Muhammad Farid kan ketua. Izzat, cepat. Ustaz suruh kamu. Okey. Ustaz, saya minggu lepas saya dah baca. Okey, Izzat Izzat pula. Kesian Farid. Okey, bismillah Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Okey tak Izzat tu? Okey Okey. Okey, terima Saya kasih tersedak lagi. Izzat kerana baca doa sebelum belajar. Okey, kita akan teruskan. Kita tengok apa yang Ustaz nak ajar pada hari ini. Jadi kamu, Ustaz minta kamu pasang telinga betul-betul. Tengok mata kamu, jangan buat benda lain dan fokus apa yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini sebab sangat penting Okey, kita Okey, tengok Ustaz. yang selanjutnya. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini, Ustaz nak tunjuk sikit apa dia yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini dan Ustaz akan tanya. Jadi kamu tonton video ini Okey. Ya, saya tutup mic. Okey, itu sedikit Ustaz nak bagi gambaran awal kepada kamu. Kita tak perlu nak tengok sampai habis. Sebab Ustaz nak tanya secara rawak kepada kamu, adakah kamu dapat clue ataupun dapat gambaran apa yang kita hendak belajar pada hari ini. Okey, jadi berdasarkan video yang kamu tengok tadi, Ustaz nak tanya,
Adakah kamu perasan ataupun apa aktiviti yang sedang dijalankan oleh murid-murid dalam video tersebut? Siapa yang nak jadi wakil nak jawab? Saya Ustaz. Ya, Muhammad Farid. Silakan Muhammad Farid. Tadi tengok ada kawan-kawan yang keluar kelas cari bahan-bahan. Macam daun, batu. Ya, betul. Bagus. Izzat pula, apa yang awak nampak Izzat? Saya nampak anak murid dalam video tu dia pegang patung. Lepas tu dengan peralatan-peralatan yang dia pergi ambil dekat luar tu sekali Ustaz. Maksudnya murid-murid itu dibawa bahan mawjud untuk buat aktiviti secara berkumpulan di dalam kelas. Okey. Ustaz harap kamu nampak dan untuk aktiviti yang seterusnya berdasarkan Ustaz, video nanti kita buat dalam video ke? Apa? Nanti kita kena buat ke macam dalam video ni Ustaz? Sabar dulu je satu-satu. Ustaz nak ajar dulu, nanti Ustaz akan beritahu apa aktiviti yang kita akan jalankan. Okey? Jelas Okey Izzat, Ustaz. Okey, berdasarkan video yang kamu tengok tadi, kamu boleh pergi di link Jamboard ini. Ustaz dah copy ke belum link kat kamu Ustaz dah share kan? Ustaz kena share dekat chat Ustaz. Tak apa, Ustaz share Macam mana Ustaz nak share? Kejap Okey, Ustaz share link tu, kamu tekan link di Jamboard tu Okey, saya dah buka Ustaz. Dah buka ke belum? Dah. Okey, dah masuk. Muhammad Farid dah. Ustaz tengok dia dah masuk. Okey, bagus. Mana Izzat ni? Izzat? Dah. Saya dah masuk Ustaz. Okey. Okey, sekarang ni berdasarkan video tadi, agak-agak apa yang kamu nampak berdasarkan dia ada ambil daun, nyatakan alatan yang boleh digunakan untuk beristinja di dalam video tersebut. Yang kamu nampak tadi je, bukan kita nak pergi detail apa yang kamu nampak tadi dalam video tu. Alat dia Ustaz. Okey, Muhammad Farid dia tulis daun kering. Izzat? Sekejap Ustaz, tengah tulis ni Ustaz. Betul tak Ustaz saya buat kayu? Betul Farid, betul. Okey, bagus. Daun kering. Saya Dan juga buat betul kayu Ustaz, batu. Boleh tak Ustaz? Betul, ada tadi murid yang pegang batu kalau kamu perasan Okey, itu adalah alatan yang kita boleh gunakan untuk istinja. Jadi kamu dah tahu kan tajuk kita akan belajar pada hari ini tajuk apa? Istinja. Istinja iaitu alatan yang kita nak belajar hari ini, alatan yang boleh digunakan untuk beristinja. Selain daripada guna air. Okey, bagus. Okey, kita pergi tengok. Ustaz harap kamu dah jelas, kamu dah nampak. Jadi kita akan pergi selanjutnya. Okey. Ini adalah objektif pembelajaran yang kita akan lihat pada hari ini, iaitu yang pertama, Ustaz nak pastikan kamu dapat kenal pasti alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja selain daripada air. Okey, yang kedua, Ustaz nak pastikan juga kamu boleh nyatakan syarat-syarat beristinja selain daripada air. Dan yang ketiga, kamu Ustaz harap dapat jelaskan cara beristinja selain daripada air. Okey, bagus. Murid-murid Ustaz sangat pandai Ustaz kenal kamu boleh Okey, kita tengok langkah yang pertama. Ustaz nak tunjukkan apa yang kamu nampak berdasarkan gambar yang Ustaz bentangkan kepada kamu ni. Ni situasi apa? Ni orang pergi berkemah, mendaki gunung Ustaz. Okey, dalam hutan Ustaz, dalam hutan. Dalam hutan kan. Okey. Okey, apa yang Ustaz nak sampaikan melalui gambar ini adalah bagaimana jika kita mengalami situasi tersesat dalam hutan. Kamu boleh bayangkan tak?
Tersesat di dalam hutan, lepas tu tiba-tiba kita tak ada air, tak jumpa sungai, kan? Kita tak jumpa sungai, tiba-tiba kita rasa nak qada hajat ataupun nak buang air dan sebagainya, kita tak ada sumber untuk kita bersuci ataupun menyucikan najis kita menggunakan air. Jadi ini hari ini Ustaz akan jelaskan kepada kamu cara untuk beristinja menggunakan bahan selain air supaya kamu boleh praktikkan jika kamu alami situasi seperti ini sebagai contoh. Okey, faham ke tak faham? Faham. Okey, boleh Ustaz teruskan? Boleh. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini kamu boleh rujuk buku teks juga muka surat 73 sehingga 76. Okey. Jadi tak apa, untuk hari ini Ustaz nak kamu fokus dulu kat slide Ustaz untuk rujukan buku teks, kemudian pun tak apa. Okey. Tengok dulu kat slide Ustaz. Ini adalah alat-alat untuk beristinja. Jadi beristinja ni maksudnya apa? Bila kita buang air ataupun keluar najis daripada kubul dan dubur kita, perlu kita untuk bersuci. Bersuci. Okey, sebagaimana yang kita tahu yang maklum, kita biasa bersuci kat rumah ni bila ada air kita guna apa? Air mutlak. Jadi bila kita alami situasi seperti tadi, masuk hutan tak ada air mutlak, kita pergi ke mana? Sungai. Itu sungai. Kalau ni kalau tak ada air, Farid. Apa alternatif kita? Tadi tu Ustaz, yang tadi kita buat jambot guna kayu. Kan. Itu alternatif yang disarankan oleh Islam telah menggariskan bahawa bila tiada air mutlak, kita pergi ke alternatif lain iaitu kita boleh guna benda-benda kesat. Okey. Ini adalah benda-benda kesat yang disenaraikan yang boleh untuk kita gunakan untuk kita menghilangkan najis yang keluar. Okey, yang pertama kain. Ikut Ustaz baca. Kain. Okey, yang kedua kertas. Okey, yang ketiga batu. Okey, yang keempat kertas tisu. Okey, yang kelima daun-daun kering. Dan yang keenam kulit kayu. Okey. Izzat okey ke? Lag ke internet rumah awak okey? Okey tak stabil lah Ustaz. Okey, itu adalah seberingkas untuk Ustaz secara umumnya. Ini adalah bahan yang boleh kita gunakan. Okey, Ustaz dah kelaskan gambar berdasarkan alatan tadi. Okey, yang pertama sekali, bila kita nak beristinja ini, yang pertama yang lebih afdal adalah dengan menggunakan air mutlak. Tetapi jika kita mengalami situasi seperti tadi, kita tak ada air di sekeliling kita sesat dalam hutan, tak jumpa sungai. Jadi ini adalah cara yang kedua ataupun alternatif yang kedua, dengan menggunakan benda-benda kesat seperti batu, daun kering, kulit kayu, kertas, tuala dan juga tisu. Jadi Ustaz nak kamu ingat bila kita nak beristinja ini untuk bersuci daripada najis ini menggunakan benda-benda kesat, pastikan benda-benda tersebut adalah kesat dan kering. Faham? Faham. Okey. Tengok yang seterusnya. Ustaz nak tunjuk video kamu seberingkaslah apa itu alatan-alatan yang boleh digunakan.
Okey, kamu dah tonton video tadi, nampak jelas tak? Jelas Ini adalah Ustaz. gambaran sepenuhnya tajuk yang kita akan belajar daripada awal sampai akhir, untuk pembelajaran kita pada hari ini, okey? Jadi kamu nampak ada step dia yang tadi Ustaz tunjuk, iaitu benda-benda kesat terlebih dahulu. Jadi kita akan sambung kepada slide yang seterusnya. Ustaz harap kamu tak mengantuk lagi, Ustaz. Okey. Okey, ini pergi semula kita akan lakukan aktiviti lagi untuk kejap dia Jamboard lagi punya Okey, kita akan pergi lagi kepada Jamboard dan kali ini sebagaimana Ustaz dah jelaskan tadi, Ustaz nak kamu senaraikan dekat Jamboard itu senarai penuh benda-benda kesat dan juga apa yang boleh digunakan untuk kita bersuci. Secara penuh tadi kita apa yang nampak daripada video kan. Ini secara penuh yang komplit. Okey, silakan kita buat di dalam Jamboard tadi. Okey, kelaskan 6 bahan tadi yang Ustaz tunjukkan kepada kamu. Okey, silakan Izzat dan Farid. Apa lagi yang tak ada? Lengkapkan Kain, batu, Okey, kertas tisu. bagus Farid. Okey. Lagi satu tadi apa Apa daun kering dah ada, kayu dah ada, batu dah ada, kertas tisu dah ada, kain ada. Apa lagi? Tu kulit kayu. Kulit kayu pun ada lagi yang lain. Dah ada 6 je kan Ustaz? Kertas dah ada. Kertas ada kertas Ustaz. Kertas tak ada lagi kan? Ke dah ada? Kamu dah tulis ke? Kertas tisu Tu tu. tisu. Tisu lain, kertas lain Dah Okey. cukup kan Ustaz? Cukup. Lagi satu apa? Apa lagi satu kamu tinggal yang afdal, paling afdal untuk kita gunakan untuk Air. Ya, air mutlak. Tulis juga air Oh. mutlak, jangan tinggal Okey, Tapi- Izzat tulis. Izzat. Alamak. Kamu asyik nak easy money Okey, tulis Kejap Ustaz. Okey, boleh. Tapi Ustaz, soalan dia kata selain air. Selain air. Okey, Ustaz Ustaz. silap Nampak Ustaz Benar saja ke, nak uji Ustaz? kamu. Okey, Okey. Ustaz saja nak uji kamu. Nampaknya Farid bagus dia peka dengan arahan yang Ustaz tuliskan kat atas tu. Maksudnya Saya Farid memang dia senang bukan easy money lah. dia bukan tengok semata-mata nak Ustaz bentang dia tengok je tak, tapi dia peka dengan arahan. Bagus Farid Itu adalah alatan selain air. Jadi Ustaz, bila kalau kita saya ada persoalan Ustaz boleh jawab tak? apa dia? Kita Kalau masa tak kita- panjang ni okey. Kalau kita bersuci, Ha? kita bersihkan kan kita punya najis kan, contoh tak ada air mutlak. Tapi kita guna tisu basah, boleh ke Ustaz? Tisu Sebab tadi Ustaz kata dia benda yang kering. Macam mana Ustaz? Okey, kalau kita nak guna tisu basah, boleh. Tapi pastikan najis kita tu kering. Okey. Faham tak? Jangan bagi najis tu dia mengalir. Tunggu najis tu kering. Nanti Ustaz akan tunjuk di akhir pembelajaran Okey? Okey Cara-cara Ustaz. kita Okey, beristinja faham. menggunakan apa nama alatan selain air. Okey. Kita kena kejar masa ni Ustaz ada kelas lain pula ni Okey, yang seterusnya kita akan terus kepada langkah 2 iaitu ini kita tengok ciri-ciri dan syarat-syarat beristinja selain menggunakan air. Okey. Kamu nampak tak apa yang Ustaz tengah tunjuk sekarang ni? Gambar kaca. Lagi? Gambar darah. Lagi? Ni Tisu. roti Tisu. canai. Lagi? Plastik. Plastik. Okey, berdasarkan gambar ni kamu rasa apa yang Ustaz nak sampaikan? Tak tahulah Ustaz. Kalau kita guna barang yang salah mungkin berdarah. Mungkin luka Ustaz. Mungkin itu pandangan Farid tapi salah Farid Minta maaf Bukan itu Ustaz nak sampai kat sini ni adalah
senarai yang mempunyai 2 kategori, iaitu yang pertama bahan yang boleh kita gunakan untuk beristinja dan kemudian satu lagi kategori yang kita tak boleh gunakan untuk beristinja. Jadi kita akan tengok apa ciri-ciri barang ataupun alatan yang kita boleh guna untuk istinja dan sebaliknya, okey. Kita akan teruskan. Sebab tu Ustaz tunjuk gambar tadi. Sebab apa kita nak tengok ciri-ciri yang kita boleh gunakan untuk beristinja, iaitu yang pertama benda-benda kesat. Seperti mana yang kamu telah senaraikan tadi kan. Itu adalah yang boleh. Dan yang kedua, bukan benda dimuliakan seperti makanan. Sebab tu Ustaz tunjuk gambar roti canai tadi. Boleh ke tak boleh guna roti canai ke, makanan roti ke, kek ke untuk kita beristinja? Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh sebab itu benda yang kita makan nak masuk dalam badan, benda yang mulia. Benda yang mulia. Jadi tidak boleh digunakan sama sekali untuk kita beristinja. Okey, yang ketiga, bersih dan suci, bukan benda kotor seperti najis dan darah. Dalam gambar tadi ada darah kan? Boleh tak kita bersuci gunakan darah? Tak boleh. Tidak boleh Darah sebab tu darah itu bahagian daripada najis. Okey, dan yang keempat, boleh menghilangkan najis, bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Jadi kita tidak boleh menggunakan benda-benda yang licin. Seperti kita nak sental kita punya najis guna plastik ataupun kaca permukaan yang licin. Dikhawatiri apa benda yang kita gunakan tu dia akan mengalirkan najis kita. Dia akan dia bersepai-sepai najis kita nanti Ustaz nak tanya. Kan Ya. apa tu kaca tadi kan hujung dia kan. Kalau kita istinja dengan hujung dia je. Hujung dia pun tak boleh sebab dia ikutkan tidak boleh guna benda yang tajam yang boleh mendatangkan mudarat. Kaca tu pembukaan kaca tu bukan pembukaan yang licin saja. Nanti terluka kan Ustaz kan? Nanti terluka, nanti berdarah. Dah Kena jahit awak punya kubul ataupun dubur Kita tak nak benda itu berlaku Okey. Tengok seterusnya. Ini adalah syarat-syarat beristinja selain daripada air. Tadi ciri-ciri, ini syarat-syarat. Syarat-syarat yang pertama adalah najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya bila kamu nak beristinja tu mestilah berada di tempat yang asal. Okey? Jangan bergerak Najis kat situ je. Jangan bagi dia mengalir ke peha. Faham tak? Faham. Biar macam tu. Okey, dan yang kedua adalah najis masih belum kering. Tadi silap saya cakap najis kering. Silap salah Rupanya najis masih belum kering. Okey. Kita kena terus sucikan. Okey, jangan tunggu dia sampai macam berkerak macam tu kan. Lepas tu baru kita nak sucikan. Ustaz ni. Okey. Okey, seterusnya ini adalah bahasa Melayu dia lah, najis tidak beralih tempat asal. Yang kedua, najis masih belum kering. Okey, yang ketiga. Tadi kita pergi ciri-ciri dan syarat. Ini adalah yang langkah paling penting iaitu cara dan kepentingan beristinja. Cara ni lah yang Ustaz nak kamu tengok. Nanti kamu buat koksi-koksi ataupun kamu buat ikut suka hati je tidak ikut sebagaimana yang telah disyariatkan oleh hukum Islam Okey, tengok cara-cara beristinja. Yang pertama, kita bila nak beristinja menggunakan benda kesat, yang pertama adalah kita kena sapu kubul dan dubur dengan menggunakan benda kesat. Okey, yang kedua apa Izzat? Cuba baca sikit. Sapu dengan 3 kali sapuan. Yang kedua adalah kita mesti sapu dengan 3 kali sapuan. Okey. Yang ketiga, baca sikit Farid pula. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Okey. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Jika kita gunakan 3 kali sapuan, maksudnya contoh kita guna batu, kita gunakan batu tersebut sebanyak 3 biji batu. Jadi sapuan batu yang pertama dah
sapu sekali, buang. Ambil batu yang baru dan sapu guna batu yang kedua, buang. Ambil batu yang ketiga dan sapu yang kali ketiga, buang. Dan disunatkan untuk kita gunakan bilangan sapuan itu bilangan ganjil. Contoh 3, 5, 7 dan seterusnya. Jika kita masih tak yakin, tak bersih lagi ni, kita nak tambah batu lagi, ambil lagi sapuan yang keempat, buang. Sapuan yang kelima, buang. Tapi sapuan itu mengikut sunnah adalah nombor yang ganjil. Ganjil. Okey, ini adalah kepentingan beristinja selain air. Iaitu yang pertama apa, Izzat? Mudah didapati. Mudah didapati. Yang kedua apa? Farid? Okey, sebagai pilihan selain air Ustaz. Sebagai pilihan selain air, iaitu ini adalah kepentingan beristinja selain air. Bila kita tengok tak ada air sekeliling kita, apa yang mudah didapati seperti batu, daun kering. Senang ke susah nak dapat? Senang kan? Kalau kat hutan Kalau kita senang. berjalan kat hutan banyak kan? Bukan kat hutan je, kalau kita kat rumah, kat luar, kat pokok-pokok ni yang ada Kalau kering kat pun mall, senang dapat. kena tisu lah kalau tu. Kan tisu pun ada sekarang, zaman dah moden banyak Okey. Betul. Tengok info, boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai 3 permukaan yang berbeza. Jadi contoh, kamu nak guna satu batu je, kan? Tapi batu tu besar dan ada 3 permukaan yang berbeza. Kamu boleh gunakan setiap sudut tu. Kalau kamu ada satu batu je masa tu kan, sudut yang berbeza, satu sudut ni sekali sapuan. Sudut yang kedua pula sekali sapuan. Sudut yang ketiga sekali sapuan. Itu dibolehkan di dalam Islam. Jadi ini adalah cara-cara beristinja menggunakan benda kesat. Ustaz nak kamu tengok sikit Ustaz nak cepat-cepat je ni Okey, kita tengok part yang penting. Bahawa kubur dan dubur kita bersih daripada najis. Ia sat seperti batu. Cara-cara beristinja Ustaz kena tutup mic. video kali. Kejap Okey. Pertama sekali, selepas kita membuang air besar ataupun kecil, kita kena pastikan najis kita tidak mengalir. Tidak mengalir ke peha ataupun kaki, dan kita kena pastikan najis kita tidak terkena air, dan kita kena pastikan najis kita tidak kering. Okey, pertama sekali sebelum beristinja kita kena baca doa dahulu. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin farji minal fawahishi wazahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkanlah farjiku dari keburukan dan bersihkan hatiku dari kemunafikan. Amin. setelah itu, step yang kedua, kita boleh cuci kita punya kubur dan dubur menggunakan batu. Okey. Pertama sekali, kita anggap ini kubur ataupun dubur kita. Kita ambil batu dan kita sapu sekali dan buang. Ambil batu yang kedua, sapu sekali dan buang. Batu yang ketiga, sapu sekali dan buang. Dan kita tengok, kita pastikan najis kita telah hilang bau, warna dan rasa. Jika kita tidak yakin, kita boleh gunakan batu yang keempat, sapu, buang lagi. Batu yang kelima, sapu dan buang lagi. Dan kita tengok, lihat lagi sekali, najis kita, kubur dan dubur kita sudah bersih daripada najis. Kita kena pastikan hilang bau, warna dan rasa. Saya ingatkan lagi sekali, untuk bersihkan menggunakan batu boleh guna dalam kiraan ganjil seperti 3, 5 ataupun 7 biji batu dan seterusnya. Dan Ustazah ingatkan lagi,
kita boleh menggunakan alat-alat istinja iaitu benda-benda kesat jika pada waktu tersebut tidak terdapat air mutlak, kerana air mutlak adalah lebih utama dalam melakukan istinja. Okey, berdasarkan video tadi kamu jelas ke tidak? Jelas Ustaz. Maksudnya itu adalah proses untuk kita melakukan istinja menggunakan benda-benda kesat. Okey, aktiviti terakhir sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz nak kamu senaraikan di dalam Jamboard itu muka surat yang kedua. Kamu boleh masuk tak? Boleh Ustaz. Kamu senaraikan kepentingan istinja. Kepentingan istinja. Sudah untuk dapati lagi satu apa? Tadi Selain dua je. air. Ya Apa? Ustaz. Okey, Farid sudah. Izzat. Cepat Izzat. Izzat ni. Tak ingat dah Ustaz lagi satu. Ustaz dah tunjuk dalam slide tu apa sebagai pilihan dapat ke tak dapat? Sebagai Dapat. pilih. Izzat tulis kat mana? Ada Ustaz? Ada sebagai pilihan apa? Sekejap Astaghfirullah Izzat. Ya Ustaz lupalah. Sebagai pilihan selain air. Tulis penuh. Alah, kenapa dia hilang Ustaz? Okey, dah ada. Ini adalah kepentingan. Okey, ni Ustaz nak kamu senaraikan syarat secara Ustaz nak tanya Okey, Izzat, kita nak recall balik ataupun kita nak ulang balik apa yang kita belajar tadi daripada atas. Apa ciri-ciri yang pertama Izzat? Ciri-ciri alat istinja. Mestilah benda yang kesat. Yang kedua. Farid. Bukan benda yang dimulakan. Bukan makanan, benda yang dimuliakan. Yang ketiga saya Ustaz, dia benda tu mesti suci. Tak, dia bukan benda yang najis. Yang keempat. Ni saya Ustaz. Boleh menghilangkan najis. Bukan benda yang licin seperti kaca, nanti luka. Betul. Okey, syarat-syarat dia pula apa? Najis masih belum kering. Lagi Izzat, satu lagi. Najis tidak beralih dari tempat asal. Okey, cara-cara dia yang pertama Izzat. Kena sapu kubur dan lubung dengan benda yang kesat. Yang kedua apa Farid? Sapu dengan 3 kali sapuan Ustaz. Yang ketiga sama-sama. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Okey, bagus. Kepentingan kamu dah senaraikan tadi. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap kamu dapat sesuatu daripada sesi pembelajaran kita. Dan untuk latihan, Ustaz akan bagi kemudian di dalam live worksheet. Jadi Ustaz akan ukur pengetahuan kamu berdasarkan topik yang kita belajar pada hari ini di dalam kuis tersebut. Jadi Ustaz harap pembelajaran kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan pengetahuan baru kepada kamu supaya kamu dapat praktikkan bila mana kamu berada dalam situasi yang memerlukan bahan yang boleh digunakan selain daripada air. Jika kamu alami situasi macam tadi, tersesat lautan, tak ada air, apa yang kamu perlu buat? Jadi untuk bersuci daripada najis.
Okey, jadi terima kasih kepada anak-anak murid Ustaz. Kamu happy ke tak belajar hari ni? Happy Happy. Ustaz. Dapat sesuatu tak? Okey, Dapat. alhamdulillah. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada kamu sebab setia mendengar sampai hujung rancangan kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap kamu boleh amalkan bukan amalkan, maksudnya Ustaz harap kamu berjaya pada masa akan datang dan dengan ilmu kamu ni kamu boleh sampaikan kepada orang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi kita tutup kelas kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih Ustaz. Okey, bye-bye. Bye-bye Bye. semua. Bye-bye. Bye.